iktikaf di masjid, tetapi dalam konteks kita pada hari ini mungkin tidak dapat dilakukan ibadah itu. Walau bagaimanapun, jangan abaikan peluang ini. Cuba kita letakkan satu niat, kita peruntukkan satu bahagian, kalau tak besar pun dalam rumah kita, seperti dinyatakan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam salah satu karya beliau dalam Fiqh Islami wa Adilatu. Kita memperuntukkan satu sudut dalam rumah kita. Kita duduk beribadah di situ, di sini kita duduk, anak lelaki, anak perempuan, isteri kita duduk di mana, supaya ia mewujudkan satu iklim kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang perempuan, mereka tidaklah dituntut untuk iktikaf di masjid, kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, dalam konteks umum, normal. Bukan seperti yang berlaku ujian yang menimpa kita umat Islam pada hari ini, tapi dalam keadaan normal maksud saya. Jadi seorang perempuan tidaklah dituntut untuk pergi iktikaf di masjid sebagai suami, sebagai contoh suaminya atau orang lelaki yang lain. Tapi mereka boleh memperuntukkan satu tempat dalam bilik rehatnya, bilik tidurnya, sudut di rumahnya, yang mana dia rajin sembahyang di situ, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat yang meringi, sembahyang fardu contohnya, maka dia boleh jadikan tempat itu untuk dia beriktikaf. Iktikaf ni maksud apa tuan-tuan? Iktikaf ni berarti kita memberikan fokus dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Sama dengan sembahyang sunat, sama dengan baca Al-Quran, sama ada dengan berzikir, sama ada dengan berdoa, sama ada dengan bertafakur, iaitu merenungi kehebatan, kurniaan Allah dan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan bila kita melakukan perkara-perkara ini, walaupun kita berada dalam situasi terhalang daripada iktikaf di masjid, insya-Allah, mudah-mudahan dengan niat yang ada yang kita sematkan hati nak mengikuti Rasulullah SAW, ia menjadi sebahagian daripada iktikaf juga. Dalam satu hadis, Nabi SAW telah pun menceritakan keutamaan orang mati syahid. Lalu Nabi telah menyatakan, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Dalam hadis sahih ini Nabi bersabda, sesiapa yang berazam untuk mati syahid, bersungguh-sungguh, tetapi takdir Allah dia tidak juga mati syahid, dia hanya mati di tempat tidurnya, maka Allah dengan niatnya itu menyampaikan dia kepada kedudukan para syuhada walaupun dia tidak mati di medan perang. Perkara ini berlaku kepada sahabat Nabi, contohnya Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu wa ardhah. Semua peperangan jihad yang ada beliau turut serta, tetapi Khalid akhirnya mati di atas katilnya. Dan dia berkata dengan penuh tawaduk, matilah Khalid sebagaimana matinya seekor unta tua. Tapi sebenarnya Allah telah menyampaikan orang macam Khalid yang punya niat yang mulia ini sebagai salah seorang syuhada, walaupun dia mati bukannya di medan jihad. Jadi pandu kepada hadis ini, bila kita mengalami situasi iaitu kita tak dapat iktikaf di masjid, kita duduk di rumah dengan niat, ya Allah, inilah yang mampu aku lakukan mengikuti Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda akan memberikan keutamaan untuk berada di masjid pada hari-hari penghabisan Ramadan. Aku tidak mampu kerana halangan itu, halangan penyakit, wabak yang berlaku, maka aku duduk di rumah ini, Allah, aku fokus ibadah penuh, aku baca Al-Quran, berilah kepada aku kelebihan orang yang iktikaf macam Nabi sallallahu alaihi wasallam.